Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Syafarina Anila binti Afiq. Nombor matrik 055320. Kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187, iaitu berkaitan dengan berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhada Syafiqah binti Manusi. InsyaAllah untuk pembentangan yang seterusnya saya akan menerangkan tentang sebab nuzul ayat. Yang mana sebelum penghijrahan Rasulullah SAW ke Madinah, umat Islam telah diwajibkan untuk berpuasa selama 3 hari setiap bulan. Dan hal ini adalah berdasarkan kepada sebuah riwayat yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW sebelum disampai ataupun sebelum penghijrahan Rasulullah ke Madinah, waktu tu Nabi Muhammad berpuasa pada hari Ashurah dan juga 3 hari setiap bulan. Okey, setelah sampai Rasulullah SAW di Madinah, waktu tu Rasulullah SAW mendapati bahawa orang-orang Yahudi dekat situ berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu Rasulullah pun bertanya dekat diorang, kenapa diorang ni berpuasa pada tanggal tersebut? Lalu mereka mengatakan bahawa pada tanggal tersebut Allah SWT telah menyelamatkan Nabi Musa AS daripada genggaman Fir'aun lah, daripada kejahatan Fir'aun dan sebagainya. Jadinya Nabi Musa AS ni telah berpuasa pada tanggal tersebut sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Nabi Muhammad SAW telah menyuruh umat Islam berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan meneruskan puasa pada 3 hari setiap bulan. Kemudian puasa pada 2 hari tersebut ataupun pada tanggal 10 Muharram dan juga 3 hari setiap bulan tersebut berterusan sehinggalah pada bulan Syakban tahun kedua Hijrah, yang mana Allah SWT telah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 183 di mana Allah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan bagi seluruh umat Islam. Setelah itu, puasa pada 10 Muharram dan juga 3 hari setiap bulan tu menjadi puasa sunat. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhuda binti Muhammad, nombor matrik 056453. Okey, pada hari ini saya akan membincangkan pendapat para ulama berkaitan adakah umat Islam ini telah diwajibkan berpuasa sebelum difardukan puasa Ramadan. Okey, untuk maklumat saya hanya mengambil beberapa pendapat sahaja daripada slide ini bagi meringkaskan pembincangan saya pada hari ini. Okey, baik. Pertama sekali, menurut kita tafsir terbaru daripada riwayat Saudi bahawa diwajibkan kepada kaum Nasrani yang merupakan umat Nabi Isa AS untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Mereka juga diwajibkan tidak makan dan juga tidak minum serta tidak berjima sebulan Ramadan meskipun pada waktu malam. Ini dijelaskan lagi di dalam kitab Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran yang merupakan tafsir Al-Qutubi. Diriwayatkan daripada Al-Sa'bi, Qatadah dan selainnya bahawa terdapat persamaan antara puasa zaman Nabi Muhammad SAW dengan umat terdahulu pada aspek waktu dan kadar puasa. Selain itu, terdapat juga persamaan daripada aspek larangan makan, minum dan berjimat sehingga berbuka puasa. Manakala larangan berjimat ini diteruskan sehingga waktu malam, namun larangan ini telah dinasahkan dengan firman Allah daripada surah Al-Baqarah ayat 187. Di dalam kitab At-Tabari juga terdapat pendapat lain, iaitu daripada riwayat Mujahid dan Qatadah sebelum diturunkan perintah kewajipan puasa Ramadan. Allah telah menurunkan kewajipan puasa 3 hari pada setiap bulan. Menurut Ibnu Kathir, di dalam tafsirnya juga ada menyatakan riwayat daripada Muaz, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbad yang menyatakan puasa yang pertama kali diwajibkan kepada umat Islam sebelum ini adalah puasa 3 hari pada setiap bulan. Dan kemudian ditambah oleh At-Tahab bahawa pelaksanaan puasa seperti ini masih tetap disyariatkan pada permulaan Islam sejak Nabi Nuh sehingga Allah menasahkan dengan puasa Ramadan. Namun, terdapat sebahagian pendapat lain yang menolak pernyataan ini. Menurut At-Tabari dalam kitabnya, hal ini kerana tiada riwayat kuat yang mengatakan bahawa terdapat perintah yang diwajibkan berpuasa sebelum puasa Ramadan. Menurut beliau, puasa 3 hari yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu adalah puasa sunat. Okey, kesimpulannya di sini, meskipun terdapat banyak riwayat berkaitan puasa lain sebelum puasa Ramadan, iaitu puasa 3 hari setiap bulan, namun terdapat sebahagian lain juga mengatakan bahawasanya ianya adalah puasa sunat. Okey, seterusnya, hukum kedua iaitu apakah sakit dan musafir yang membolehkan untuk berbuka. Okey, merujuk kepada kitab tafsir Al-Kabir, tulisan Fakhr Razi, bahawa terdapat beberapa pandangan mengenai sakit yang membolehkan seseorang itu untuk berbuka puasa. Okey, pandangan pertama, siapa sahaja yang sakit ataupun bermusafir, ia diberikan keringanan untuk berbuka meskipun ianya hanya sakit jari ataupun gigi sahaja. Ini merupakan pendapat Al-Hasan Al-Basri dan Ibn Sirin.
Okey, manakala pada pendapat Al-Asham pula, jika berpuasa itu menyebabkan seseorang yang sakit itu menjadi kesusahan dan kepenatan, maka ia diberikan keringanan untuk berbuka. Situasi ini sama sahaja bagi orang yang bermusafir. Jika berpuasa itu menyebabkan kesusahan dan kepenatan dalam bermusafir, maka dia diberikan kemudahan untuk berbuka. Okey, pendapat yang ketiga pula, yang merupakan pendapat jumhur ulama, sakit yang membolehkan berbuka adalah sakit yang boleh membahayakan nyawa atau menyebabkan sakitnya bertambah parah jika pesakit itu diharuskan untuk berpuasa. Okey, kesimpulannya di sini pendapat yang membolehkan berbuka bagi sakit yang sedikit adalah pendapat yang syaz, yakni pendapat yang dibantah oleh majoriti ulama. Okey, menurut Imam Nawawi rahimahullah di dalam Al-Majmu', tidak dibolehkan berbuka bagi seseorang yang sakit ringan dan tidak merasakan berat yang jelas. Okey, itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Seterusnya pula ialah hukum yang ketiga, iaitu apakah itu bermusafir yang dimbolehkan untuk berbuka. Ialah kitab fikih 4 mazhab ni, iaitu pendapat Auza'i mengatakan bahawa perjalanan di mana kurangnya 1 hari, maka besar kemungkinan perjalanan itu adalah orang yang tidak dapat kembali ke pangkuan keluarga pada hari tersebut. Okey, sekiranya hendak bermusafir ataupun hendak berbuka, hendaklah tempoh minimum sehari suntuk. Maka di sini juga pendapat Abi Hanifah ni memberi bantahan kerana Allah SWT berfirman bahawa faman syahida minkum syahra fayasmuhu, yang membawa erti sesiapa yang melihat bulan maka hendaklah berpuasa. Maka di sini kita boleh ketahui bahawa pendapat hujah Abi Hanifah ni wajib berpuasa. Adapun juga meninggalkannya dalam tempoh 3 hari kerana ijma' bahawa Allah memberi kelonggaran ke atasnya dan juga mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Maka hujah Abi Hanifah ni hendaklah berpuasa sebagai langkah berjaga-jaga. Maupun juga kitab fikih Syafi'i mengatakan bahawa pendapat Syafi'i ini setiap yang berpuasa mengikut pandangan syarak haruslah mengkasarkan solat maupun sekiranya penat seharian itu mudah ditanggung. Sebaliknya jika keletihan bermusafir tersebut berulang dalam masa 2 hari dan sukar untuk menanggungnya, maka harus baginya diberi keringanan ke atas dan diberi seperti keringanan bermusafir untuk berbuka puasa dan juga mengkasarkan solat fardu. Seterusnya pula ialah hukum yang keempat, iaitu adakah wajib mengqada puasa an-naflu jika berbuka. Seterusnya ialah para fuqaha berselisih pendapat mengenai hukum puasa sunat. Jika ia membatalkannya, adakah perlu qada ataupun tidak? Yang pertama, menurut kitab fiqh Syafi'i mengatakan bahawa mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ni tidak perlu menggantikannya kerana puasa yang kita buat itu adalah puasa sunat dan puasa yang tiada paksaan, yakni sukarela, itu sendiri adalah penguasa. Jadi sendiri kita ni adalah penguasa sama ada kita ini berbuka maupun meneruskannya puasa sunat tersebut. Adapun juga kitab fikih 4 mazhab mengatakan mazhab Hanafi ni wajib menembusnya kerana perlu menyempurnakannya, yakni wajib menggantikannya kerana setiap puasa itu haruslah sempurnakannya. Dan yang kedua, golongan Maliki ataupun mazhab Maliki ni berpendapat jika ia membatalkannya, hendaklah menggantikannya. Dan jika ada sesuatu yang merosakkannya, maka tidak wajib baginya untuk menggantikan puasa tersebut. Baiklah, saya Wan Aminah binti Wan Muhammad, nombor matrik 054567 akan meneruskan slide seterusnya mengenai hukum kelima, adakah puasa lebih baik dari berbuka? Merujuk kitab Rawai' al-Bayan, tafsir ayatul ahkam min al-Quran, para fuqaha berselisih pendapat dengan mengatakan bahawa berbuka puasa adalah satu rukhsah, iaitu kemudahan. Manakah yang lebih baik? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan berpuasa adalah lebih afdal, merujuk kepada dalil dari firman Allah, wa antasumu khairan lakum. Manakala menurut Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Malik mengatakan bahawa puasa itu lebih afdal atau lebih baik bagi orang yang kuat, manakala bagi mereka yang tidak mampu maka berbuka itu lebih baik. Pendapat ini merujuk kepada dalil yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Okey, seterusnya menurut kitab fiqh 4 mazhab, mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan lebih baik berpuasa bagi orang yang bermusafir. Pendapat ini memberi hukum apabila seseorang itu bermusafir, manakah yang lebih baik untuk orang musafir ni, berbuka atau berpuasa. Jika berpuasa tidak memberatkannya, bahkan lebih afdal tidak berpuasa kerana memberatkan. Maksudnya kalau puasa itu memberatkan mereka, orang musafir tu, mereka yang musafir tu lebih afdal tidak berpuasa. Ini menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Manakala menurut mazhab Maliki, jika puasa tidak memberatkan, lebih afdal berpuasa. Okey, sama dengan yang tadi. Dan menurut Hambali, disunahkan bagi musafir untuk tidak berpuasa, bahkan makruh untuk berpuasa meskipun puasa itu tidak memberatkan.
Ini kita lihat kitab fiqh 4 mazhab. Menurut mazhab Hambali membolehkan berbuka puasa sekiranya jarak perjalanan mencapai jarak untuk qasar solat. Okey, orang musafir ni mestilah sampai jarak minimum untuk qasar solat iaitu 2 marhalah. Jadi kalau dia sampai jarak itu barulah dia boleh untuk berbuka puasa. Walaupun menurut mazhab ini, walaupun perjalanan tu dimulai setelah gelincirnya matahari iaitu waktu zuhur, akan tetapi lebih baik jugalah untuk berpuasa. Manakala menurut jumhur ulama dalam kitab ini, dia kata kalau orang tu musafir sampai jarak itu, perlulah mulakan musafir tu sebelum fajar menyingsing. Kena sebelum fajar menyingsing barulah boleh berbuka puasa pada sepanjang perjalanan musafir dia tu lah. Maksud kuasa solat di sini adalah memendekkan rakaat solat menjadi yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Baiklah, seterusnya saya meneruskan mengenai hukum ke-6, iaitu adakah wajib mengqada puasa secara berturut-turut. Okay, kita lihat tafsir Ibn Katsir. Kitab tafsir Ibn Katsir ada mengatakan bahawa terdapat 2 pendapat, iaitu pendapat yang pertama mengatakan bahawa bagi berbuka puasa yang disebabkan sakit atau musafir perlu menggantikan puasanya secara berturut-turut. Itu pendapat pertama. Hujah dia adalah penggantian itu mestilah selari dengan perbuatan. Dia kata ganti puasa itu mestilah selari dengan apa yang dia tinggal puasa. Kalau dia tinggal puasa secara berturut-turut, maka dia kena menggantikan puasa itu secara berturut-turut juga. Okey. Menurut pendapat jumhur pula, penggantian itu boleh dibuat tanpa mengira sama ada berturut-turut atau tidak. Hujah jumhur ulama ni mengatakan dia diambil daripada firman Allah Ta'ala yang berbunyi fa'idatun min ayyamin ukhra. Daripada ayat ini dia mengatakan bahawa tidak ditetapkan kecuali hari-hari puasa mengikut bilangan hari yang ditinggalkan puasanya saja. Bahkan tiada dalil yang menyanggahnya. Seterusnya kita tengok daripada kitab fiqh 4 mazhab. Fiqh 4 mazhab dalam kitab ini ada mengatakan mengenai mazhab Maliki dan Syafi'i, mengatakan jika seorang muslim terbatal puasa Ramadan ni, bila puasa Ramadan terbatal sama ada secara sengaja ataupun bersebab kerana sakit, ataupun musafir ataupun lain-lain lagi, dia kena ganti puasa tu mengikut jumlah harinya, sama dengan jumhur ulama tadilah. Tapi dia tambah kat sini hanya pada waktu-waktu yang dibenarkan untuk berpuasa. Maksudnya bukan hari-hari terlarang untuk puasa, iaitu hari raya, bulan Ramadan selanjutnya. Sebab bulan Ramadan kita wajib puasa, tak boleh kodok lah pada bulan Ramadan. Dan hari yang ditetapkan untuk puasa nazar. Puasa nazar ni kita dah bernazar dah nak puasa pada 1 Rejab. Jadi kita tak boleh nak ganti puasa Ramadan kita sebelum ni tu dekat 1 Rejab tu, sebab kita dah nak puasa nazar masa tu. Okey. Dan manakala dalam kitab Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Quran, ada menyatakan bahawa mazhab Hanafi kata boleh sah mengkodok puasa Ramadannya pada hari yang ditentukan puasa nazar. Walaupun dia kata 1 Rejab tu dia puasa nazar, dia dah bernazar untuk puasa, tapi dia menggantikan pada hari tu, menggantikan puasa Ramadan pada hari 1 Rejab tu, dikira sah juga. Dan macam mana dengan puasa nazar yang dah telah bernazar pada 1 Rejab? Dia boleh menggantikan puasa nazar pada hari yang lain. Baik, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan hukum berpuasa bagi wanita hamil dan menyusu. Mazhab Maliki berpendapat bahawa apabila wanita yang hamil ataupun menyusu, baik dia sebagai ibu kandung dari anak yang disusuinya itu ataupun bukan, apabila dia merasa risau akan jatuh sakit atau akan bertambah sakit jika dia berpuasa, baik kerisauannya itu atas dirinya sendiri atau atas anaknya yang disusuinya itu atau kedua-duanya sekali, maka dibolehkan untuknya tidak berpuasa dan dia diwajibkan untuk mengqada puasa tersebut. Namun khusus bagi ibu yang menyusu, selain diharuskan untuk mengqada, dia juga harus membayar fidyahnya. Mazhab Hanafi pula diharuskan untuk wanita yang hamil dan menyusu anaknya untuk tidak berpuasa sama ada ia risau dengan dirinya ataupun anaknya ataupun salah satu daripadanya. Namun wanita tersebut tidak diharuskan untuk membayar fidyah, tetapi wajib ke atas dirinya untuk berpuasa, mengganti puasa. Manakala pandangan daripada mazhab Hambali pula ialah wanita yang hamil ataupun menyusu boleh ke atas dirinya untuk tidak berpuasa apabila dia khawatiri, apabila dia mengkhawatirkan terjadi perkara yang lebih buruk terhadap dirinya ataupun kandungannya ataupun bayinya itu apabila dia tidak berpuasa. Tapi wanita tersebut wajib mengqada puasanya, tidak perlu untuk membayar fidyah. Itu adalah pandangan daripada mazhab Hambali. Manakala mazhab Syafi'i pula ialah apabila wanita hamil atau menyusu jika merasa risau akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kerana berpuasa, baik risau pada dirinya sendiri ataupun anaknya itu ataupun kedua-duanya sekali, maka diwajibkan tidak berpuasa dan mengqada semula puasa yang ditinggalkannya serta tidak perlu untuk membayar fidyah.
Baik, seterusnya adalah maksud ayat Al-Quran wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, iaitu yang bermaksud dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa maka wajib ke atasnya membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada seorang miskin. Okey, sebab-sebab fidyah. Yang pertama, tidak mampu berpuasa. Semua fuqaha bersepakat bahawa fidyah wajib atas orang yang sama sekali tidak mampu untuk menjalani puasa, iaitu sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang kedua, semua fuqaha bersepakat bahawa fidyah juga wajib atas orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Manakala yang ketiga, fidyah wajib atas orang yang lalai dalam mengqada puasa Ramadan, yakni dia menunda-nunda sampai datangnya bulan Ramadan tahun berikutnya. Maka dia perlu membayar fidyah dengan kadar berapa puasa yang ditinggalkannya itu. Okey, baik. Kedua-dua hukum ini saya merujuk pada kitab Fiqh Islami wa Adilatuhu, iaitu kitab karangan Dr. Wabah Zuhairi dan juga kitab Fiqh 4 Mazhab karangan Syekh Abdul Rahman Al-Juzairi. Ia adalah hukum yang berkaitan bagaimanakah cara untuk kita menentukan awal bulan Ramadan. Menurut kitab Fiqh 4 mazhab mengatakan bahawa ada dua kaedah cara untuk kita menentukan awal bulan Ramadan. Bagi kaedah yang pertama adalah dengan cara kita melihat hilal dengan syarat keadaan langit waktu tu adalah keadaan yang bersih dan tak ada sesuatu pun yang menghalangi pandangan kita untuk melihat hilal tersebut. Contohnya macam kabus ataupun awan mendung. Bagi cara yang kedua pula adalah dengan kita menyempurnakan bulan Syakban, yakni selama 30 hari, setelah lengkap 30 hari, besoknya kita boleh berpuasa. Dan menurut mazhab fiqh Syafi'i pula, yang mana beliau mengatakan bahawa ru'yatul hilal ni, melihat hilal ni cukup ataupun memadai dengan seorang saksi yang dipandang adil saja. Dan perkara ni ada dirakamkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Hibban, yang mana pernah kisah seorang Arab Badui menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan bahawa dirinya telah melihat hilal. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Arab Badui tersebut, adakah engkau mengaku bahawa Allah SWT itu adalah Tuhan dan engkau mengaku bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah? Jadi apabila Arab Badui itu mengatakan iya, Rasulullah SAW mengatakan, wahai Bilal, berilah tahu kepada manusia supaya besok mereka boleh berpuasa. Allahuakbar. Seterusnya adalah hukum yang berkaitan dengan maksud iktikaf dan juga ciri-ciri ataupun perincian masjid yang dibolehkan untuk kita melakukan iktikaf. Menurut kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, yang mana beliau mengatakan bahawa iktikaf ini merupakan satu amalan diam yang dilakukan di dalam masjid sambil kita beribadah pada waktu siang dan juga malam. Yang mana iktikaf ini merupakan satu amalan sunat yang sangat digalakkan kita lakukan pada bulan Ramadan dan mesti dimulai dengan niat. Manakala menurut kitab Fiqh 4 mazhab pula, yang mana dikatakan bahawa iktikaf ini tidak sah seandainya kalau kita lakukan di rumah ataupun di surau, yakni selain daripada masjid. Namun perincian ciri-ciri masjid yang dibolehkan untuk beriktikaf ini adalah berbeza bagi setiap pandangan ataupun mazhab. Bagi pandangan Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i mengatakan bahawa masjid yang dibolehkan untuk kita melakukan iktikaf adalah sebuah masjid yang diwakafkan. Sama ada ianya dilakukan ataupun tidak dilakukan untuk masyarakat umum ataupun tidak digunakan untuk solat Jumaat. Manakala menurut pandangan mazhab Maliki, beliau mengatakan bahawa masjid yang dibolehkan untuk kita beriktikaf adalah masjid yang digunakan oleh masyarakat umum dan juga dilakukan solat Jumaat pada masjid tersebutlah. Dan tidak sah seandainya kalau iktikaf ini dilakukan di surau ataupun di Kaabah ataupun di makam seorang wali. Seterusnya, menurut kitab Fiqh Islam, yang mana kitab Fiqh ini menyatakan tentang pendapat Imam Hanafi. Yang mana Imam Hanafi mengatakan bahawa ciri-ciri masjid yang dibolehkan untuk beriktikaf ini adalah masjid jami', iaitu masjid yang mempunyai imam dan juga muazzin secara tetap. Namun, bagi Imam Hanafi, bagi seorang wanita, dibolehkan untuk dia beriktikaf di masjid yang mana kebiasaan bagi dia melaksanakan ibadah 5 waktu. Namun makruh bagi wanita tersebut seandainya kalau dia beriktikaf di masjid yang bukan kebiasaan bagi dia untuk melaksanakan solat 5 waktu. Dan yang terakhir adalah pandangan daripada Imam Hambali, yang mana dikatakan Imam Hambali mengatakan bahawa masjid
yang dibolehkan untuk beriktikaf ini adalah masjid yang didirikan solat secara berjemaah. Oleh itu secara kesimpulan ataupun secara keseluruhannya, setelah dinyatakan pendapat-pendapat daripada imam-imam yang sebelum ni, tegasnya nak dikatakan di sini bahawa iktikaf ini mestilah dilakukan di masjid, walaupun ciri-ciri ataupun perincian bagi perincian bagi masjid bagi setiap pendapat itu adalah berbeza-beza. Allahuakbar.